Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana aftah bainana wa baina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pada pembacaan matan sulam Munawwaraqi fi ilmi mantiqi. Qala muallifu rahimahullah. Fasyartuhu ijabu fi sukhrahu wa antura kulliyatan kubrahu wasani an yaghtalifa fi kaifi ma kulliyati kubra lahu syartu waqa. Wasalisu ijabu fi sukhrahuma wa antara kulliyatan ihdahuma. Wa rabi'u adamu jam'i khissataini illa bi suratin faqihatastabin. Sukhrahuma mujabatun juz'iyyah kubrahuma salibatun kulliyah famuntiju li awwalin arba'atu katsani thumma thalithun fasitatu wa rabi'u bi khamsatin qad antaja wa ghairu ma dzakartuhu lan yuntija wa tatba'u natijatu akhassa min tilka muqaddimati hakaza zukin wa hazihi ashkalu bihamli mukhtassatun wa laysa bisyarti wa hazbu fi ba'di muqaddimati awin natijati li'ilmin ati wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Baik. Fasyartuhu ijabu fi sukhrahu wa antura kulliyatan kubrahu. Itu pada ataf pada kata mana? Fasyartuhu ataf pada kata qadiyatai kesahan qadi birdarbi atau pada kata iza zaka bidarbi lahu yusharu. Jadi itu maka nescaya bermula syartiyah fasyartuhu bermula syartiyah ataupun maka bermula syartiyah maknanya syakal yang pertama lah itu ijab. Ijabun itu ijab. Sukhrahu pada sukhranya syakal yang pertama. Baik. Wa antura kulliyatan kubrahu dan bahawa diyakinkan akan kiranya syakal yang pertama itulah syakal yang pertama tu akan kuliah
Jadi syarak natijah bagi syakal yang pertama dia ada dua. Syarak natijah bagi syakal yang pertama. Kan telah terdahulu pada bait yang semalam ataupun pembincangan siri yang semalam, kita telah bincang bila menyebut iskal ataupun syakal yang ada natijah, dia ada empat. Ada mahmul pada sukhra, maudhu' pada kubra. Had wasak dia mahmul pada sukhra, maudhu' pada kubra. Yang kedua, syakal yang kedua ada had wasak dia mahmul pada sukhra, mahmul pada kubra. Syakal yang ketiga, had wasak dia maudhu' pada sukhra, ada maudhu' pada kubra. Dan yang terakhir, syakal yang keempat, sebalik daripada syakal yang pertama, iaitu had wasak dia maudhu' pada sukhra dan mahmul pada kubra. Jadi ini syarak syakal yang pertama. Syarak bagi syakal yang pertama. Jadi syarak bagi syakal yang pertama, iaitu syarak syakal yang ada natijah yang pertama, dia ada dua syarak. Yang pertama, muqaddimah sukhra dia mesti ada ijab. Dan yang kedua, syarak bagi syakal yang pertama yang ada natijah mesti ada yakin. Mesti yakin pada muqaddimah kubra. Maksudnya ada kuliah. Gitu. Contoh durub yang pertama. Kalau muqaddimah sukhra dia kullu insan hayawan. Bermula setiap insan itu hayawan. Ini mujabah kuliah. Mujabah kuliah. Dia ada ijab. Kul. Bermula setiap insan itu haiwan. Maka ini syarat yang pertama, iaitu muqaddimah sukhra dia ada ijab, iaitu mujabah kulliyah. Kemudian muqaddimah kubra pada muduruk yang pertama ini, wa kullu hayawanun hasas. Ini mujabah kulliyah juga. Maka bernatijahnya adalah mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah. Kalau muqaddimah sukhra dia mujabah kuliah, muqaddimah kubra dia mujabah kuliah, maka natijah dia perlu juga natijah dia adalah mujabah kuliah. Apa mujabah kuliah? Iaitu ditandai dengan ada sur kul. Ditandai dengan ada sur. Maka yang pertama yang perlu adalah syakal yang pertama adalah yang perlu dia ada dua syarat. Yang ada natijah syakal yang pertama, dia itu ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah sukhra dia ada muqaddimah sukhra dia mesti ijab. Kemudian muqaddimah kubra dia mesti yakin. Yakin pada kubra. Maksudnya kuliah. Kalau muqaddimah sukhra mujabah kuliah, muqaddimah kubra mujabah kuliah, maka natijahnya mujabah kuliah. Kalau muqaddimah sukhra dia mujabah kuliah, muqaddimah kubra dia mujabah salibah kuliah. Jadi jatuh natijah dia adalah salibah kuliah. Kalau muqaddimah dia muqaddimah sukhra mujabah juz'iyah, muqaddimah kubra mujabah kuliah, maka natijah dia adalah mujabah juz'iyah. Jadi yang paling penting, keyakinan yang kita hendak meletakkan natijah. Pada syakal yang pertama, yang paling penting syarat syakal yang pertama adalah pada durub ataupun pada muqaddimah sukhra, dia mesti ada ijab, ketetapan. Dan kemudian muqaddimah kubra mesti kita yakin. Kalau kuliah, kuliahlah. Kalau salibah, salibah. Kalau juz'iyah, juz'iyah. Yang paling penting ada ijab dan ada yakin. Ketetapan dan juga keyakinan yang kita letakkan itu untuk diletakkan kepada natijah. Baik. Wasani an yakhtalifa fi kaifi ma kulliyati kubra lahu syartun waqa.
dan bermula yang kedua, iaitu syakal yang kedua. Tadi syakal yang pertama, ini syakal yang kedua. Dan bermula yang kedua, bermula syakal ya, kedua, syakal yang kedua. Itu bahawa yakhtalifa, berbeza, fi kaifima, oleh keduanya muqaddimah itulah, pada kaif. Kaif ini dengan makna ijab dan salok. Kulliyatin kubra lahu syartun waqa. Ma berserta kuliah kubra, kuliah kubra. Sabit baginya lahu yang kedua, itu syarat yang terjadi ianya syarat. Maka syarat natijah bagi syakal yang kedua, dia juga ada dua syarat. Syakal yang kedua, dia juga ada dua syarat. Syakal yang kedua, dia ada dua syarat. Jadi, syarat yang pertama, muqaddimah sukhra dan juga muqaddimah kubra, dia mesti berbeza. Ini syakal yang kedua. Muqaddimah yang pertama, iaitu muqaddimah sukhra dan muqaddimah kubra, syarat yang pertama dia mesti berbeza. Berbeza pada mana? Berbeza pada kaif. Kaif. Kaif dengan makna ijab salok. Ijab salok. Ijab salok. Maksudnya salah satu kedua daripada mujabah, salah satu daripada ijab dan salok tu mujabah, dan salah satu yang lain adalah salibah. Faham tak maksud tu? Syakal yang kedua, dia mesti ada dua syarat untuk jadi natijah. Maksudnya, muqaddimah sukhra pada syakal yang kedua dan muqaddimah kubra, dia mesti berbeza pada kaif. Apa kaif? Ijab dan juga salok. Kalau salah satu daripada ijab dan salok itu mujabah, maka yang lain mesti salibah. Mesti berbeza. Kalau syakal yang kedua ni, syarat yang pertama adalah mesti berbeza pada kaif, iaitu ijab dan juga salok. Mesti berbeza. Jadi kalau kita kata muqaddimah kubra, kalau kita kata muqaddimah kubra mujabah, kita kata muqaddimah kubra mujabah. Contoh mujabah kulliyah. Jadi muqaddimah sukhra dia jatuh pada salibah kulliyah. Kalau muqaddimah kubra kita kata mujabah kulliyah, jatuh pada muqaddimah sukhra salibah kulliyah. Ataupun kita kata juz'iyah, salibah juz'iyah. Dan kalau muqaddimah kubra itu salibah, tak, maka muqaddimah sukhra jatuh mujabah kulliyah ataupun mujabah juz'iyah. Maka jumlah durub yang ada natijah dia hasil daripada dua muqaddimah sukhra dan kubra. Muqaddimah sukhra dan juga kubra. Dia jatuhlah pada empat jenis. Ada mujabah kuliah, lawan dia salibah kuliah. Kalau salibah kuliah, lawan mujabah kuliah. Kalau mujabah juz'iyah, jatuhnya lawannya adalah salibah kuliah. Ada salibah juz'iyah, lawannya mujabah kuliah. Dia begitu. Kalau dalam kitab saya ini ada diletak tabel. Letak tabel begini. Dia ada dah lah. Tapi syarat dia, syakal yang kedua mesti berbeza. Kalau muqaddimah sukhra dia mujabah salibah, mujabah salibah ataupun mujabah kulliyah, mesti muqaddimah kubra dia mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah ataupun mujabah salibah. Mujabah kulliyah ataupun salibah kulliyah. Mesti berbeza. Syakal yang kedua, muqaddimah sukhra dan muqaddimah kubra dia mesti berbeza. Kalau salah satu mujabah kulliyah, satu lagi mesti salibah kulliyah. Kalau dia mesti berbeza. Mesti berbeza. Ataupun kalau bukan kulliyah, mesti juz'iyah. Syakal yang kedua, mesti kita tahu dia mesti berbeza pada kaif. Apa kaif? Ijab dan juga salok. Baik.
Wasalisun ijabun fi sukhrahuma wa antura kulliyatan ihdahuma. Dan bermula yang ketiga, maksudnya syakal yang ketiga, itu ijab fi sukhrahuma, pada sukhra, maksudnya pada muqaddimah sukhra, huma keduanya dua muqaddimah. Wa antura kulliyatan ihdahuma, dan diyakinkan, dan bahawa diyakinkan akan salah satu keduanya itu dua muqaddimah akan kulliyah. Maka syarat syakal yang ketiga yang mesti ada natijah adalah di ketika iaitu pada muqaddimah sukhra, syarat syakal yang ketiga yang ada natijah, muqaddimah sukhra dia mesti mujabah. Muqaddimah sukhra dia mesti mujabah. Sama ada mujabah kulliyah ataupun mujabah juz'iyah. Muqaddimah sukhra dia mesti mujabah. Ini syakal yang ketiga. Kemudian salah satu daripada dua muqaddimah sukhra dan kubra dia mesti ada kulliyah. Sama ada salibah kulliyah ataupun mujabah kulliyah. Syarat yang pertama yang mesti ada pada syakal yang ketiga adalah muqaddimah sukhra dia mesti mujabah. Dia mesti mujabah. Sama ada mujabah juz'iyah ataupun mujabah kulliyah. Kemudian salah satu daripada muqaddimah sukhra dan kubra dia mesti ada kulliyah. Maksudnya mujabah kulliyah ataupun mujabah juz'iyah. Tapi kulliyah mesti ada di antara sukhra ataupun kubra. Kalau kita letak mujabah, kalau kita letak muqaddimah sukhra mujabah kulliyah, maka jatuh pada yang kedua adalah mujabah juz'iyah ataupun salibah juz'iyah. Begitu. Yang perlu adalah syarat pada syakal yang ketiga adalah kulliyah mesti ada, sama ada di sukhra ataupun kubra. Kulliyah mesti ada di sukhra ataupun kubra. Itu syarat. Dan mujabah itu mesti kubra. Mesti sukhra. Mujabah mesti sukhra. Sama ada kulliyah, mujabah kulliyah ataupun mujabah juz'iyah, itu terpulang. Tapi yang pasti syakal yang ketiga pada muqaddimah sukhra mesti mujabah. Dan salah satu muqaddimah sukhra dan juga muqaddimah kubra mesti ada kulliyah. Contoh kata kalau muqaddimah sukhra jatuh kepada mujabah kulliyah. Kalau tak ambil muqaddimah sukhra kulliyah, jatuh pada muqaddimah kubra kulliyah. Begitu. Jadi pada muqaddimah sukhra kalau kita kata kulliyah, maka natijah dia berserta kubra. Dia jatuh pada 4 keadaan. Ada mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, ada salibah kulliyah dan ada salibah juz'iyah. Begitu. Syakal yang ketiga ni kalau muqaddimah sukhra mujabah kulliyah. Sebab syarat syakal yang ketiga adalah muqaddimah sukhra adalah mujabah. Kalau sukhra, muqaddimah sukhra mujabah kulliyah, maka muqaddimah kubra adalah mujabah juz'iyah. Kalau muqaddimah sukhra dia salibah kulliyah, maka jatuh ataupun gini. Kalau mujabah kulliyah pada sukhra, maka jatuh muqaddimah kubra adalah salibah kulliyah. Kalau muqaddimah sukhra mujabah juz'iyah, maka jatuh pada kata muqaddimah kubra adalah salibah juz'iyah. Gitu.
Yang penting syakal yang ketiga adalah muqaddimah sughra, dia mesti mujabah. Itu satu syarat dia. Yang kedua syarat dia kulliyah, mesti ada. Kalau tidak sughra, kubra. Maksudnya mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah. Begitu. Mesti begitu. Contoh mujabah kulliyah pada sughra. Kullu insan hayawan. Mujabah kulliyah. Sebab ditandai dengan ada sur. Kalau muqaddimah kubra, mujabah kulliyah. Kita buat juga. Wa kullu insan nati'. Boleh juga mujabah kulliyah, boleh juga. Dua. Jatuhlah jam natijah dia mujabah juz'iyah. Ba'du hayawan nati'. Kalau muqaddimah sughra, mujabah juz'iyah. Muqaddimah kubra, mujabah kulliyah. Sama juga mujabah juz'iyah. Kalau mujabah kulliyah lawan dengan mujabah kulliyah juga, maka natijah dia mesti ba'at, mesti juzu. Baik, itu. Warabi'u adamun. Jam'i khissataini illa bisuratin fafiha tastabin. Dan bermula yang keempat, maksudnya syakal yang keempat. Kalau syakal yang keempat, an yakuna had wasat, dia itu sebalik daripada syakal yang pertama. Syakal yang pertama, kalau mahmul, kalau had wasat dia mahmul, kalau had wasat dia mahmul pada sughra, maudhu' pada kubra. Kan semalam kita itu kan kelaziman bagi syakal yang pertama. Kalau syakal yang pertama, had wasat dia iaitu perkara yang berulang-ulang, had wasat dia mahmul pada sughra, maudhu' pada kubra. Kalau syakal yang keempat pada bait warabi'u adamu jam'i khissataini, ini sebalik daripada syakal yang pertama. Kalau sebalik daripada syakal yang pertama adalah had wasat dia adalah maudhu' pada sughra, mahmul pada kubra. Baik. Warabi'un adamu jam'i khissataini illa bisuratin fafiha tastabin. Dan bermula yang keempat, maknanya syakal yang keempat, itu tiada berkumpul dua yang buruk. Dua yang buruk, maksudnya dua yang kosong, yang hilang, yang musnah. Illa bisuratin fafiha tastabin, melainkan bisuratin dengan satu surah. Fafiha maka sabit padanya satu surah, itu tastabin, itu zahir ianya satu surah. Maka syarat syakal yang keempat adalah, maksudnya syakal yang ada natijah lah ni. Syarat syakal yang keempat yang ada natijah itu mesti itu ada satu surah saja. Iaitu satu syarat saja. Syakal yang keempat dia ada satu syarat saja, iaitu tiada beza. Baik. Iaitu tidak berkumpul. Syarat natijah apa tu syarat syakal yang keempat adalah tidak berkumpul dua yang buruk ataupun dua yang kosong. Maksudnya terbenar kepada empat duruk. Terbenar kepada empat duruk, melainkan pada surah istisna. Maka duruk yang bernatijah di dalam syakal dia ada empat. Kalau mujabah kulliyah, maka muqaddimah kubra mujabah kulliyah, jatuh mujabah juz'iyah. Kalau mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, jatuh mujabah juz'iyah. Kalau salibah kulliyah, mujabah kulliyah jatuh pada salibah kulliyah. Kalau mujabah kulliyah, salibah kulliyah jatuh salibah juz'iyah. Kalau mujabah juz'iyah, salibah kulliyah jatuh pada salibah juz'iyah. Maksudnya syarat bagi syakal yang keempat iaitu dia ini sebalik daripada syakal yang pertama.
Kalau sebalik syakal yang pertama, maudhu' pada sughra, mahmul pada kubra. Maka syarat syakal yang keempat adalah dia ini tidak berkumpul dua yang buruk. Tidak berkumpul dua yang buruk, iaitu dua salibah ataupun dua juz'iyah. Tidak berkumpul, tiada berkumpul, maksudnya tidak berkumpul dua yang buruk, iaitu dua salibah ataupun dua juz'iyah dalam satu muqaddimah. Tidak berkumpul. Maksudnya terbenar kepada 4 durub lah. Ada mujabah kuliah, mujabah kuliah. Ada mujabah kuliah, mujabah juz'iyah. Kalau salibah kuliah, mujabah kuliah. Kalau mujabah kuliah, salibah kuliah. Ada mujabah juz'iyah, ada salibah kuliah. Ini tidak berkumpul. Tidak berkumpul. Maksudnya muqaddimah sughra dia mesti maudhu', muqaddimah kubra dia mesti mahmul. Baik. Sukhrahuma mujabatun juz'iyah, kubrahuma salibatun kulliyah. Bermula sukhra. Bermula sukhra. Bermula sukhra keduanya. Maksudnya dua muqaddimah lah. Sukhrahuma, bermula sukhra keduanya, maksudnya dua muqaddimah. Itu mujabah juz'iyah. Kubrahuma salibatun kulliyah. Bermula kubra keduanya dua muqaddimah itulah. Itu salibah kulliyah. Maka di dalam bait sukhrahuma, musannif dia hendak menjelaskan kepada kita bahawa muqaddimah sukhra mesti mujabah juz'iyah. Kemudian muqaddimah kubra dia mesti salibah kulliyah. Mujabah salibah kulliyah. Ini masih lagi di dalam syakal yang keempat. Musannif nak menjelaskan kepada kita kalau muqaddimah sughra dia mujabah juz'iyah, kemudian mestilah muqaddimah kubra dia mesti salibah kulliyah. Contoh ba'du insan hayawan. Bermula sebahagian insan itu hayawan, ini mujabah juz'iyah. Kalau mujabah, kalau muqaddimah kubra, la syai'un min hajar bi insani. Ini salibah kulliyah. Maka jatuh natijah dia adalah salibah juz'iyah, salibah juz'iyah. Famun tajili baik. Famun tiju li awalin arba'atun kasani summa salisun fasittatun. Maka bermula yang bernatijah. Maksudnya bagi yang pertama. Li awali bagi yang pertama. Arba'atun itu 4. Kasani seperti yang kedua. Summa salisun fasittatun. Kemudian yang ketiga, maka bermula dianya yang bernatijah itu 5. Maka durub yang bernatijah pada syakal yang pertama, itu ada 4 durub. Durub ni contoh-contohlah. Kalau mujabah kuliah, mujabah juz'iyah, gitu. Kalau mujabah kuliah, mujabah juz'iyah. Kalau salibah kuliah, mujabah kuliah. Durub ni contoh-contoh.
maka syakal yang pertama dia ada 4 durub, 4 contoh yang bernatijah. Maka syakal yang pertama yang bernatijah ada 4 sahaja durub. Maksudnya sifir natijah ni, sifir muqaddimah sukhra ni, muqaddimah kubra, maka natijah ini. Maka syakal yang pertama ada 4 durub saja. Sama juga kita kata syakal yang kedua. Syakal yang kedua, kemudian syakal yang ketiga. Syakal yang kedua juga 4 durub. Syakal yang kedua juga 4 durub. Syakal yang ketiga ada 6 durub. Dan syakal yang keempat ada 5 durub. Ada 5 durub. Syakal yang pertama, dia ada 4 durub. 4 durub yang bernatijah. 4 contoh. Apa 4 contoh tu? Ada muqaddimah sukhra, mujabah kuliah. Muqaddimah kubra, mujabah kuliah. Natijah dia mujabah kuliah. Itu boleh lihat di dalam contoh-contoh yang akan diterangkan nanti. Ataupun dalam khulasah yang saya insya-Allah akan siapkan. Yang saya akan bawakan kepada sahabat-sahabat. Boleh lihat dalam jadual tu akan ada diterangkan insya-Allah. Kalau kita sebut ni mungkin semabur juga sebab kita tak ada ni. Tak ada apa macam ni. Dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni. Ini dipanggil durub. Ini dipanggil durub. Contoh-contoh. Contoh-contoh durub yang bernatijah. Ada muqaddimah sukhra, muqaddimah kubra, jatuh natijah ni. Durub-durub dia. Durub ni contoh-contoh. Baik. Wa rabi'u bi khamsatin qad antaja wa ghairu ma zakartuhu lan yuntija. Dan bermula yang keempat. Wa rabi'un, dan bermula yang keempat. Itu sungguh qad antaja. Itu sungguh bernatijah ianya yang keempat. Wa ghairu ma zakartuhu lam yuntija. Dan bermula selainnya. Dan bermula selainnya, selain barang yang telah aku sebut tu, yang telah musannif sebut tu, akannya barang. Lam yuntija, itu tidak bernatijah ianya barang. Jadi selain daripada durub yang musannif sebut, maka tidak ada natijah. Yang ada natijah, apa yang musannif sebut. Apa yang durub-durub musannif sebut. Selain daripada durub-durub yang musannif sebut, maka tidak ada natijah, maka orang itu bercakap dengan bohong. Dia ada syarat-syarat dia. Ada syakal yang pertama, ini syarat dia. Syakal yang kedua, ini syarat dia. Syakal yang ketiga ada syarat dia. Dan syakal yang keempat ada syarat dia. Dan penuh dengan syarat ini, maka hasilnya durub, maka itulah ada natijah. Selain daripada durub yang disebutkan ini, maka tidak ada natijah. Tidak ada natijah sama sekali. Adapun yang bernatijah pada syakal yang keempat, ini adalah 5 durub. Selain daripada yang demikian, itu tidak ada bernatijah. Maka kesimpulan daripada durub yang bernatijah, kalau syakal yang pertama, dia ada 4 durub. Syakal yang kedua, dia ada 4 durub. Syakal yang ketiga, dia ada 7 durub. Ada 6 durub. Dan syakal yang keempat, dia ada 5 durub. Betul. Betul tak tu? Semua sekali ada 19 durub. 19 durub semua sekali. Syakal yang pertama, dia ada 4 durub. 4 durub yang bernatijah. Syakal yang kedua ada 4 durub. Syakal yang kedua ada 4 durub. Syakal yang ketiga ada 6 durub. Dan syakal yang keempat ada 5 durub. Maka jumlah semua sekali yang ada natijah, jumlah durub adalah 19 durub yang ada natijah. Baik.
Maka durub yang bernatijah ada 19 durub. Walaupun di dalam kitab-kitab yang besar ada semua sekali ada 64, tak silap saya, 64 durub. Daripada 64 durub yang disebut dalam kitab-kitab yang lain, daripada 64 durub adalah 19 durub daripada 64 itu adalah bernatijah. Maksudnya selain daripada 19 durub itu semuanya aqim. Maksudnya tidak ada natijah. Maksudnya cakap menipu lah. Cakap menipu. Yang hanya ada natijah adalah 19 durub saja. Daripada 64 durub kesemua sekali, daripada syakal yang pertama sampai syakal yang keempat, tak, ataupun syakal-syakal yang lain, kesemuanya ada 64 durub. Daripada 64 durub, 19 durub saja yang bernatijah. Yang lain semuanya aqim. Kerana kalau dalam kitab kita ini, musannif sebut empat syakal saja. 4 syakal yang bernatijah. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, syuruh-syuruh yang lain, disebut ada 64 durub. 64 durub. Baik. Wa tatba'u natijatun akhassa min tilka muqaddimati hakaza zukin. Dan diikut, wa tatba'u, dan diikut oleh natijah akan yang buruk, akan yang musnah. Daripada demikian, tilka muqaddimati hakaza zukin. Demikian muqaddimah. Bermula demikian itu, hakaza tu bermula demikian itu, akan dianya demikian. Maka daripada semua syakal yang telah disebutkan oleh musannif, yang menjadi natijah adalah hanya yang buruk daripada 2 muqaddimah saja. Yang hanya ada natijah adalah yang disebut oleh musannif daripada 2 muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Ini dalam contoh-contoh yang telah dilepas lah. Dalam contoh yang telah lepas. Maksudnya, daripada semua syakal yang telah musannif sebut, 4 syakal tu, syakal yang pertama, mahmul pada hak wasaknya mahmul pada sughra, maudhu' pada kubra. Syakal yang kedua, mahmul pada sughra, mahmul pada kubra. Syakal yang ketiga, maudhu' pada sughra, maudhu' pada kubra. Syakal yang keempat, sebelah pada syakal yang pertama, iaitu maudhu' pada sughra, mahmul pada kubra. Keempat-empat ini, semua syakal keempat-empat yang musannif sebut ini, yang ada natijah adalah yang kita katakan yang buruk daripada 2 muqaddimah sughra dan kubra. Itu ada dalam kitab ataupun dalam contoh-contoh durub yang akan disebutkan ataupun dalam jadual yang insya-Allah saya akan sertakan nanti. Habis. Wa hazfu fi ba'dhi muqaddimati awin tajijatin li ilmin ati. Dan bermula buang, hazfun, dan bermula menhazafkan, fi ba'dhi muqaddimati, pada sebahagian muqaddimah, awin natijati li ilmin ati, ataupun natijah kerana maklum, kerana diketahui itu datang daripada hazaf. Daripada hazaf. Maka sebahagian muqaddimah sughra ataupun daripada muqaddimah kubra, dia boleh kita hazaf. Ataupun kita kata natijah, ataupun kita buat natijah kerana sudah maklum dengan, ataupun kita faham dah itu dengan makna natijah berikut. Contoh kita buat muqaddimah sughra ataupun kita buat muqaddimah kubra ataupun kita buat natijah.
Maka kita buang itu, kita tahu dah kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan, mujabah kulliyah. Bermula setiap insan itu hayawan. Kullu hayawan nati. Bermula setiap insan, bermula setiap haiwan itu yang bertutur. Kita buang natijah. Maka kalau buang natijah pun kita sudah faham dah. Maka kullu, maka lawan dia adalah ba'at. Maka sebahagian haiwan itu adalah yang bertutur. Maka tidak disebutkan ba'at tu, natijah itu, maka kita sudah maklum. Maksudnya, awin natijati li'ilmin ati, maka kita buang natijah itu, kita telah maklum lah. Maksudnya, sukhra dan kubra itu kita telah maklum. Dengan makna sukhra dan kubra, kita buang natijah pun kita sudah faham. Ini ada natijah begini. Ataupun kita buang muqaddimah kubra, kita tinggal natijah dengan sukhra saja. Maka sudah maklum dah. Ini adalah orang-orang yang faham dah lah. Kalau orang tak faham lagi, buang natijah pun tidak faham lagi. Apatah lagi kalau buang muqaddimah. Baik. Wa tantahi ila daruratin lima min daurin au tasalsulin qad lazima. Dan sampai ianya muqaddimah kepada daruri. 5, kerana barang daripada dur, min daurin daripada dur, atau tasalsulin ataupun tasasuk, qad lazima itu sungguh lazim ianya dur atau tasasuk. Berkenaan tentang cara menyusung muqaddimah, kalau muqaddimah itu tidak daruri, maksudnya tidak difikirkan dengan perkara yang betul, ataupun tidak muqaddimah sesuatu muqaddimah itu kita tidak susah memikirkan, maksudnya payah, maka perlu kita usaha untuk sampai muqaddimah itu kepada maqam ataupun kepada tempat daruri, ataupun kepada mudah kita faham dengan makna tu. Untuk kita susung muqaddimah, perlu kita susun muqaddimah itu dengan cara yang paling mudah. Maksudnya daruri. Ataupun kita susun muqaddimah itu, ini cara nak susun muqaddimah. Maksud ni dalam bait watan taha ila daruratin 5 ni, maksud ni nak ajar kita nak susun muqaddimah ini, perlu kita susun kepada sesuatu makna yang kita faham. Bila susun je, kita boleh tasawur dalam kepala kita, faham dah mutakallim sebut muqaddimah pertama ni, maka kita mustamik ni dengar, kita faham dah. Ini. Maksudnya muqaddimah ini mesti daripada perkara yang difahami. Sebab kalau muqaddimah itu masih dalam keadaan yang kita katakan nazari, muqaddimah kalaulah masih lagi di dalam kesamaran, masih lagi kita pun kena fikir, ataupun memerlukan kepada fikiran untuk kita faham muqaddimah tu, maka ini akan jadi dur dan juga tasasuk. Maka tidak ada hasil daripada natijah. Maka musannif di dalam bait ni watan taha ila daruratin ni min daurin au tasalsulin, dia kata nak susun muqaddimah ini, mestilah muqaddimah itu daripada perkara yang kita boleh fikir, ataupun perkara yang kita boleh, atau perkara yang mudah kita fikir, begitu. Tapi kalaulah muqaddimah itu masih lagi memerlukan nazar, memerlukan kepada suatu daya pemikiran yang lain, maka musannif kata ini akan terjadi dur, ataupun akan terjadi tasasul, pengulangan yang sama saja. Maka ini tidak akan menghasilkan natijah. Kerana dur itu adalah tawakuf syai'un ala ma yatawaqquf huwa alaih.
Dur ini, dia ini berhenti sesuatu di atas barang yang menghentikan kepadanya sesuatu. Itu dur. Telur, itik telur, dur. Dia tergantung sesuatu kepada yang lain. Maksudnya adanya sesuatu itu tergantung kepada yang lain. Itu dur. Ataupun sesuatu yang lain itu tergantung kepada sesuatu yang pertama. Ayang, telur. Telur ayang. Maka telur bergantung kepada tawakuf. Min awalin. Daripada yang pertama. Ayang tergantung pada telur. Telur tergantung pada dur. Maka sama juga dalam muqaddimah. Musannif mengatakan untuk menjadi muqaddimah ataupun menyusun muqaddimah, mesti muqaddimah sukhra ataupun kubra, mesti kita faham dulu. Kita nak susun muqaddimah tu, kullu insan hayawan. Bermula setiap insan itu haiwan. Maka kita faham tak? Insan semua sekali haiwan. Ini dalam istilah mati. Wa kullu hayawan natik. Dan bermula setiap insan itu yang bertutur. Ataupun bermula setiap insan itu bertutur. Kita faham tak? Manusia mesti lah bercakap. Maka daripada muqaddimah sukhra, muqaddimah kubra, mesti kita buat apa yang mudah kita faham. Maka itulah akan menghasilkan natijah. Kalaulah muqaddimah kubra, muqaddimah sukhra, kita masih lagi memerlukan daya pemikiran yang nazar, yang memerlukan daya pemikiran lagi, maka ini tidak akan menghasilkan natijah, bahkan akan menghasilkan dur dan juga tasasul. Baik, Habirah. Maka secara ringkasnya di dalam bab, ada soalan boleh tanya? Maka secara ringkasnya di dalam bab iskal, faslun fi iskal, maka iskal dia juga termasuk di dalam hukum-hukum ataupun fasal daripada qiyas. Maka syakal yang disepakati daripada syakal itu adalah ada 4 saja. Syakal yang bernatijah yang perlu para mubtadi tahu adalah ada 4. Maksudnya syakal daripada 4 ini saja syakal yang bernatijah. Dalam kitab-kitab yang lebih besar ada lagi syakal, sehingga kan ada 19 syakal yang bernatijah. Baik. Di dalam bait mata manti ini kita bicara dalam mata manti. Di dalam bait mata manti, di dalam bab faslun fi iskali, musannif Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari membawa kepada kita para mubtadi ada 4 syakal yang bernatijah. Syakal yang pertama iaitulah had wasat dia. Mana secara garis besar, syakal yang pertama, syakal yang kedua, syakal yang ketiga dan syakal yang keempat, kesemua sekali an yakuna had wasat. Semua sekali mesti ada had wasat. Apa had wasat? Perkara-perkara yang berulang-ulang. Baik. Maka 4 syakal yang disebutkan di dalam matan sulam ini ada 4 syakal yang bernatijah. Syakal yang pertama iaitulah had wasat dia mesti mahmul pada sukhra dan maudhu' pada kubra. Syakal yang kedua, had wasat dia mesti mahmul pada sukhra dan mahmul pada kubra. Syakal yang ketiga, had wasat dia mesti maudhu' pada sukhra dan maudhu' pada kubra. Kemudian syakal yang keempat adalah sebalik daripada syakal yang pertama, iaitulah maudhu' pada sukhra dan mahmul pada kubra. Maka keempat-empat syakal ini sahaja yang bernatijah. Kalau kita balik di dalam kitab-kitab yang lebih panjang, lebih kurang 19 syakal yang bernatijah daripada 64 syakal. Kalau dalam kitab-kitab yang lain ada 60 syakal, ada 60 duruk. Syakal ni ada 4 je. Ada 60 duruk, ada 64 duruk. Daripada 64 duruk,
yang tergolong daripada 4 syakal, daripada 64 durub itu, contoh yang durub ataupun contoh yang ada natijah adalah 19 durub saja. Syakal yang pertama ada 4 durub. Syakal yang kedua ada 4 durub. Syakal yang ketiga ada 6 durub. Dan syakal yang keempat ada 5 durub. Kesemua sekali daripada 4 syakal ini 19 durub yang hanya ada natijah. Selain daripada itu 64 durub yang disebut dalam kitab-kitab yang lebih besar, maka itu adalah aqim yang mana tidak ada natijah, seperti mana syakal yang pertama, syakal yang kedua, syakal yang ketiga, syakal empat. Daripada 19 durub itu yang ada natijah. Dan yang paling penting di akhir bait ini musannif kata wa tantaha ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Maka nak buat muqaddimah, mesti muqaddimah itu adalah muqaddimah yang daruri. Maksudnya mudah kita fikir. Jangan kita buat muqaddimah yang susah. Kerana kalau muqaddimah yang susah, dia tidak menghasilkan natijah, tapi menghasilkan dur dan juga tasasul. Kenapa? Kerana muqaddimah sudah kita memerlukan daya nazari, bukan daya daruri. Kerana muqaddimah mesti daruri. Kerana kita nak menghasilkan natijah yang lebih mudah. Kalaulah muqaddimah itu perlu nazari dah, maka kita itu tidak berhajat kepada natijah, tapi akan berhajat kepada aqim dan akan berlanjut-lanjutan. Tawakuf alaih. Akan berlanjut dengan dur dan juga tasasul. Baik, ada soalan boleh tanya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat boleh tanya kalau ada soalan. Memang mantik ni dia agak, kita katakan agak pening. Dia tidak pening sebenarnya. Dia ada table dah. Dia banyak dah kitab-kitab mantik yang sudah ada, kita katakan tasjir, carta yang paling mudah lah. Tapi kalau tengok carta pun kalau tak mengaji, pening juga. Apa yang dikatakan durub, apa yang dikatakan syakal, apa yang dikatakan yang mana ada aqim, yang mana ada natijah, pening juga kalau tak mengaji. Maka mantik ini berhajat kepada mengaji. Maka sebab itu tidak memadai untuk kita mengaji ataupun mengetahui sesuatu perkara dengan kita membaca. Tidak. Kitab mantik ni kalau dilihat di dalam pasaran sangat banyak. Sehingga kan orang ada terjemah mantik. Tapi nak terhenti kepada kefahaman ya tawaqquf alaihi fahmu. Tak, kita nak terhenti kefahaman di atas mantik itu, adakah memerlukan kepada tasjih semata-mata kalau tidak mengaji? Tidak. Tidak akan faham juga. Maka sebab itu mengaji mantik ini memang kita kata memang kena mengaji sungguh-sungguh. Bahkan kita kena kuasai istilah-istilah yang disebut di dalam mantik. Kalau masuk pada bab syakal, kita mesti kuasai syakal mana yang ada natijah, durub mana yang tidak ada natijah, iaitu aqim. Maka sebab itu mengaji mantik ini ataupun mengaji alat-alat yang lain, dia tidak macam mengaji, kita katakan mengaji ilmu-ilmu yang mudah, ilmu-ilmu yang kita katakan tidak memerlukan nazar. Maka kalau mengaji mantik, maka kita mesti kuasai istilah, mustalahat dia. Kalau bab syakal ini mustalahat dia. Kalau bab qiyas ini mustalahat dia. Syakal ini adalah hukum daripada ataupun fasal daripada qiyas. Kalau bab qadhiyah apa pula? Kalau bab tanaqud apa pula? Kalau perbahasan tentang dilalah, ada perbahasan dia pula. Maka sebab itu mengaji mantik ini dia perlu bertingkat. Saya sure kepada sahabat-sahabat sekalian, fahami dulu teknik-teknik yang ada dalam matan sulam. Tidak akan rugi.
Kalau antum nak lebih lagi di dalam berkenaan tentang mantik ini, mula dengan matang sulang. Matang sulang ni musannif kata ialah untuk mubtadi. Tapi mubtadi pun boleh tahan kira istilah dia. Kita buat pening juga. Apa durub? Apa pula syakar ni? Apa pula aqim? Apa pula natijah ni? Memanglah pening. Sebab kita nazar. Nazar itulah yang akan membuahkan hasil. Membuahkan buah-buah dan kefahaman. InsyaAllah. Moga-moga kita dapat faham dengan kita mengaji matan ini. Kerana matan ini hasas. Tapi kalau tanya saya, adakah memadai kalau kita nak faham mantik dengan matan saya? Bagi saya. Bagi Tok Fakir sendiri, kalau mubtadi sudah memadai. Maksudnya kalau nak lepas daripada perbahasan mantik, matan sulang sudah memadai. Tapi kalau nak lebih lagi, perbahasan dilalah macam mana, perbahasan duruk macam mana, yang mana aqim, yang mana contoh-contoh duruk yang aqim, mana contoh-contoh duruk yang ada natijah, maka boleh mengaji kitab syuruh-syuruh yang lebih tinggi. Pastikan cari mantik ini, kitab mantik yang tidak bercampur dengan falsafah. Kita bimbang juga, walaupun bagi orang yang sudah mahir, mengaji mantik yang mukhtali dengan falsafah tidak kita katakan tidak diharamkan, bahkan digalakkan bagi orang-orang yang alim kerana untuk mematahkan hujah para falsafah. Tapi kalau kita ini, carilah kitab-kitab yang kita katakan syuruh-syuruh yang menjurus kepada khalin yang lebih kita kata bersih daripada falsafah, iaitu mantik, matang sulang ke, idahu mubham, syarah dia, ataupun Quaisini, ataupun Sabban, boleh belaka tu. Maka itu semua sekali khalin belaka. Ini untuk kita katakan lebih lagi kita nak mengaji mantik. Apa yang paling penting, matan mantik mesti kita ingat mustalahat dia. Kalau tak ingat mantik tentang mustalahat dia, maka kita tak akan dapat faham syuruh-syuruh yang lebih tinggi. Kerana syuruh-syuruh yang lebih tinggi, maka dia daripada matan juga. Matan sulang. Maka sebab itu, kuasai matan sulang, maka kamu akan kuasai syuruh. Mantik ini, tidak siapa yang boleh kata matan sulang ini mudah. Cuba tanyalah guru-guru mana, ataupun orang yang pernah mengaji mantik. Kalau ditanya matang sulang ni payah ke senang? Kebanyakannya, saya katakan kebanyakannya akan kata matang sulang sudah payah. Bahkan kita katakan sudah halus ibarat. Maka sebab itu orang yang kuasai matang sulang ataupun mantik, maka dia halus pemikiran dia. Itu. Yang penting kita kuasai, yang penting kita faham matan ni. Begini. Ulang 3-4 kali pun tak ada apa dah. Kalau khatam yang ni, ulang lagi. Ulang baca. Sampai 3-4 kali, insya-Allah beri kefahaman. Tok Fakir pun ada azam juga. InsyaAllah habis khatam ni kita akan baca lagi, buat grup khusus. Siapa yang mengaji mantik saja, nak mengaji mantik, kita ulang matang saja. Ulang. Kita buat hafaz matang, muzakarah matang saja, sampailah lebuk mustalahat tu. Sampailah kita katakan mustalahat tu ada dalam kepala. Sebut saja mustalahat ini, ini mantik, ingat terus. Barulah kita nak mengaji syuruh-syuruh yang lebih tinggi seperti idahu mubham, Sabban, Quaisini, ilmu-ilmu ma'akula, barulah kita sedap mengaji. Kenapa? Kerana kita telah kuasai teknik dan juga matan-matan yang bawah. Baik. Apakah sebab setengah seseorang yang menolak ilmu mantik ini?
Dia begini, ilmu mantik, dia ada dua ilmu mantik. Ada ilmu mantik yang mukhtalik dengan falsafah. Dan ada ilmu mantik yang tidak mukhtalik dengan falsafah, yakni yang bersih daripada falsafah. Yang harus kita mengaji orang awam adalah ilmu mantik yang bersih daripada falsafah. Adapun ilmu mantik yang mukhtalik, yang bercampur gaul dengan falsafah, ini untuk orang awam haram hukum dia. Ini seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi dan juga Ibnu Salah. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Ibnu Salah menyebut orang awam, yakni orang yang tidak ada asas yang kukuh di dalam ilmu tauhid khususnya, ini haram mengaji kitab falsafah ataupun ilmu mantik yang bercampur gaul dengan falsafah. Adapun ilmu mantik seperti yang kita baca ini, matan sulam dan juga matan-matan yang lain, itu ilmu mantik yang sudah diislamisasikan, yang sudah diislamkan, yang sudah bersih daripada falsafah. Maka hukum dia adalah fardu kifayah ataupun harus hukum dia. Bagi orang-orang yang telah mahir di dalam ilmu Quran ataupun ilmu hadis Rasulullah, maka orang-orang yang sebegini, dia ini mesti mengaji kitab mantik. Untuk apa? Tawassu' bil ibarah. Untuk luas ibarat. Daqiqil fahmi. Untuk lebih dakik lagi faham tu. Kerana di dalam ilmu mantik, dia akan berpecah kepada dilalah. Ada dilalah wadha'i, dilalah tabai, dilalah, banyak dilalah. Tunjukkan makna, ada nisbatu lil ma'ani, nisbah bagi makna. Ada kalimah yang sama tetapi berbeza makna. Ada kalimah berbeza tetapi satu makna. Dan banyak lagi. Maka kesemua itu adalah tercantum kefahaman ataupun adalah untuk kita memahamkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Khususnya kita nak mengaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang kita katakan perlu berhajat kepada akal. Maka perkakas akal adalah ilmu mantik. Kenapa para ulama-ulama yang terdahulu apabila mensyarahkan matan? Matan adalah kecil. Matan kecil saja macam ni matan. Kecil matan ni. Berapa helai saja. Matan mantik yang saya ada ni adalah 14 helai saja. Kecil. Tetapi kenapa ada ulama dia mensyarahkan kitab matan yang kecil ini sampai 2-3 jilid? Sebab apa? Sebab ulama itu dia menggunakan mantik untuk mensyarahkan matan-matan ataupun bait-bait yang berada di dalam matan ini. Sehingga kan apabila dia menggunakan alat mantik untuk mencurahkan surah-surah yang ada dalam bait ini, maka akan keluarlah juz'iyah daripada bait ini. Maka apabila keluar juz'iyah, maka sebab itu ada pemahaman yang kita katakan tidak ada di dalam kitab ini, bait ini, tetapi ia daripada juz'iyah daripada kitab ini. Kerana apa? Kerana luasnya penguasaan di dalam ilmu mantik. Maka tidak hanya mantik lah, ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya, ilmu bayannya, ilmu badai'nya, masuk ilmu nahwunya, maksud daripada nahwunya, maksud sarak pula, ada tafsir pula. Maka tercantum semua sekali kefahaman itu berinteraksi dengan kefahaman ilmu mantik, dilalah dan sebagainya, maka akan keluarlah natijah. Maka bila mana menaplikasi pula, beramal pula, menggunakan pula bab iskal pula, yang ada natijah macam mana, yang mesti ini macam mana, maka keluarlah juz'iyah, surah-surah yang pelik, surah-surah yang kita katakan sangat luar biasa. Hasilnya kerana menguasai ilmu akal. Orang yang menguasai ilmu akal, dia akan menguasai semuanya. Kerana akal ni Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita guna. Akal Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita guna. Guna dengan cara yang betul.
Macam mana cara yang betul? Inilah cara yang betul. Kitab mantik ni. Mengaji mantik inilah untuk kita mengurus akal kita daripada berfikir yang tidak betul. Baik, ada soalan? Ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Kadang-kadang kita boleh jawab, kita jawab insya-Allah. Kalau tak boleh jawab, kita jawab esok. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita insya-Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tazakkur wa tazkir wa nafa'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfi kutiba au yuktabu abadan abidin wa dahrad dahiri. Adada kulli harfi kutiba au yuktabu abadan abidin wa dahrad dahiri. Adada kulli harfi kutiba au yuktabu abadan abidin wa dahrad dahiri. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatir rasul ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.